Selamat sejahtera, Sir. Nama saya Sorongnan. Nombor metrik saya 269-865. Dan saya dari nombor meja 17. Tajuk kajian saya adalah faktor peningkatan penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton, Universiti Utara Malaysia. Yang pertama, bab pertama, pengenalan. Apa itu e-dompet? E-dompet adalah sebuah aplikasi yang mempunyai fungsi yang sama seperti dompet fizikal, iaitu menyimpan kad debit, kad kredit, dan juga tunai, tetapi dalam bentuk aplikasi digital. Latar belakang kajian ditentu dalam kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang melanjut pelajaran di perguruan tinggi, tidak kira yang belajar di swasta, perguruan tinggi negara, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Universiti Utara Malaysia (UUM) telah ditubuhkan pada 16 Februari 1984 dan UUM telah memperkenalkan 3 buah kolej pengajian dan menyediakan 15 buah Dewan Penginapan Pelajar. Dan latar belakang kajian ini ditentu dalam Dewan Penginapan Pelajar Proton. Penyataan masalah. Penyataan masalah ada 2. Yang pertama adalah isu ketidakpatuhan hukuman syariah. Menurut Al-Hanatil 2021, pelaksanaan e-dompet boleh membawa kepada isu ketidakpatuhan hukuman syariah bukan sahaja dalam kategori barangan dan perkhidmatan, tetapi juga ke atas struktur yang mempunyai elemen keamanan, iaitu bermasuk berisiko. Dan yang kedua, keselamatan sistem dan keselamatan butiran peribadi pengguna. Keselamatan sistem dan keselamatan butiran peribadi pengguna yang tidak boleh dijaminkan juga adalah salah satu masalah dan membolehkan pengguna kehilangan yakin terhadap e-dompet. Dalam persoalan kajian, kita ada 3. Yang pertama, apakah profil demografi dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton (UUM)? Yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton UUM? Yang ketiga, apakah persepsi kemudahan dan kegunaan terhadap penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton UUM? Dan objektifnya ada 2 bahagian. Yang pertama, objektif umum. Objektif umum dalam kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji faktor peningkatan penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton di Universiti Utara Malaysia. Dan objektif khususnya adalah mengenal pasti profil demografi dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton UUM. Yang kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton UUM. Yang ketiga, menganalisis persepsi kemudahan dan kegunaan terhadap penggunaan e-dompet dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton UUM. Dan kepentingan kajian ini adalah amat penting kepada pihak yang pencipta e-dompet untuk menambah baik dan mengubah kelemahan e-dompet supaya e-dompet ini akan disukai oleh orang ramai. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan e-dompet dan memampu mahasiswa untuk menggunakan e-dompet. Yang ketiga, kajian ini boleh sebagai rujukan untuk membuat kebijakan polisi pada masa depan supaya transaksi e-dompet akan lebih terus dan wang boleh deposit dengan selamat dalam e-dompet. Dan konsep kajian terhadap e-dompet adalah berasal daripada 2 perkataan. Yang pertama, digital. Digital adalah sesuatu yang beroperasi dengan menggunakan angka atau aksara yang lain untuk mewakili data. Yang kedua adalah dompet.
Dompet adalah satu bekas duit yang dibuat daripada kulit. Kalau gabung dua perkataan ini, dia akan menjadi digital dompet, yaitu e-dompet. Adalah satu versi e-tunai. Jenis-jenis e-dompet yang wujud dalam Malaysia adalah BOS, GrabPay, WeChat Pay, Touch and Go Wallet, BigPay, FavePay, Samsung Pay, PayPal, WeCash, MPay, KeeperPay, RajaPay, iPay, ATX, PayFi, Mcash, Zettel, UOB, Meti, dan OneSend. Kajian ini mempunyai 4 model kajian, yaitu The Kano Model. Kaedah yang The Kano Model adalah kaedah yang digunakan oleh ahli ekonomi untuk mengukur tahap kepuasan pengguna dengan mengukur kualiti dari berbagai aspek dan persepsi. Yang kedua adalah Technology Acceptance Model, TAM. Ini adalah satu pendekatan kajian tentang bagaimana sesuatu teknologi dapat mempengaruhi dan diterima oleh pengguna. Yang ketiga adalah Technology Continuous Theory, TCT. Teori ini adalah teori yang digunakan untuk meramah dan menjejaskan penerima sistem informasi dan niat pengguna untuk menerus menggunakannya. Yang terakhir adalah Health Belief Model Vanessa, HBM. Ini adalah model yang digunakan secara meluas dalam kajian untuk mengenai tingkah laku kesihatan. Kajian lepas adalah dibuat daripada Gaddafi Sari dalam tahun 2020. Gaddafi Sari dalam kajiannya tentang penanganan dan penggunaan aplikasi GrabPay oleh pengusaha restoran makanan di Ayun Terbau dan Topen Terbau, dan mendapati bahawa hanya sekumpulan kerja beratus pelanggan dalam menggunakan aplikasi e-dompet GrabPay, walaupun banyak responden bersetuju dengan penggunaan GrabPay yang mudah dan senang digunakan. Perbezaan kajian Belitik dengan kajian lepas. Bagi kajian lepas, dia fokus kepada pandangan dan penggunaan aplikasi GrabPay. Manakala bagi kajian Belitik, dia fokus kepada faktor peningkatan penggunaan e-dompet. Yang kedua, kajian lepas fokus kepada pengusaha restoran makanan. Manakala bagi kajian sekarang adalah fokus dalam kalangan mahasiswa. Tempat latar belakang kajian lepas adalah Ayun Terbau dan Topen Terbau. Manakala pada belakang bagi kajian sekarang adalah Dewan Penginapan Pelajar Proton di Universiti Utara Malaysia. Hipotesis kajian mempunyai dua. Yang pertama, hipotesis no. Ini mewakili adalah tidak berhubungan antara faktor dan masalah yang ditetapkan. Manakala hipotesis alternatif adalah mewakili wujud hubungan antara faktor dan masalah yang ditetapkan. Teknik kajian. Bagi sumber data, kita ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah pemerhatian, panci atau tinjangan dipukul. Manakala sumber sekunder adalah sumber data dan maklumat yang diperolehi daripada pihak lain, seperti jurnal, buku, atau artikel yang disedia di perpustakaan, jabatan perangkaan ataupun secara maya dalam rangkaian. Bagi bentuk soalan sedikit, kita mempunyai 3 bahagian. Yang pertama adalah soalan yang berkaitan dengan demografi dan latar belakang para responden. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-dompet dalam universiti. Dan yang ketiga adalah persepsi dalam kemudahan dan penggunaan e-dompet dalam universiti. Bagi kaedah analisis kajian, kita menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini dia menunjukkan maklumat dan data dalam bentuk jurnal raja seperti carta pie, carta bar, dan carta aliran
statistik atau gabungan sebahagian atau semuanya. Bagi instrumen kerajaan adalah peralatan, peristian, dan perkakasan yang digunakan dalam penyelidikan. Kita ada menggunakan borang soal selidik, komputer, Microsoft Office Word, dan Microsoft Office Excel. Mengaji menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel untuk menghasilkan catatan dan jadual-jadual dan kajian tersebut. Sasaran kajian. Kajian ini adalah menyasarkan responden dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia yang menggunakan e-Tompat. Oleh itu, saiz populasi penyelidik kami adalah mahasiswa yang menggunakan e-Tompat dan responden yang melengkapkan tinjauan yang akan menjadi sampel saiz kami. Bagi kawasan kajian, pengaji memilih Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia sebagai lokasi penyelidikan kami. Dan jangka masa kajian akan dijangka selama tempoh 1 bulan. Ini kerana pengaji mempunyai lebih masa untuk mengkaji penggunaan e-Tompat dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia. Dapatan kajian telah dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu maklumat profil demografi, faktor peningkatan penggunaan e-Tompat dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia, dan perspektif kebutuhan dan kegunaan terhadap e-Tompat kepada mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia. Dalam bahagian ini, kita mempunyai 8 soalan. Yang pertama adalah umur. Umur yang paling banyak responden adalah dalam kalangan 22 sampai 23 tahun. Dia mempunyai bilangan 46 orang daripada 80 responden. Bagi jantina, responden lelaki adalah sama dengan responden perempuan, iaitu 40 orang lelaki dan 40 orang perempuan. Status perkahwinan bagi responden kebanyakan adalah bujang dan hanya 4 orang adalah berkahwin. Manakala bangsa bagi responden, bangsa Cina adalah paling banyak, dia seramai 62 orang, diikuti dengan bangsa Melayu iaitu 10 orang. Dan akhir sekali adalah India, ada 8 orang. Oleh sebab hubungan positif dalam bangsa dengan agama, jadi Buddha adalah agama yang paling banyak dalam responden, iaitu 62 orang. Dan Islam adalah yang kedua, dia mempunyai 8 orang, diikuti dengan Kristian 6 orang dan Hindu 4 orang. Dalam jadual ini, kita boleh lihat semester responden yang paling banyak adalah semester 5 yang mempunyai 34 orang, dan paling kurang adalah semester 3, tiada responden. Manakala bagi jenis e-wallet yang sedang guna, TNG e-wallet dengan ShopeePay adalah sama dan paling banyak, iaitu sebanyak 82.5%. Dan perbelanjaan yang digunakan dalam sebulan dengan e-wallet paling banyak adalah dalam kalangan RM100 hingga RM200. Seterusnya, kita akan pergi faktor peningkatan penggunaan e-Tompat dalam kalangan mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia. Bagi soalan 1, adakah anda bermula guna e-wallet akibat COVID-19? Kebanyakan daripada responden ada menjawab ya. Dan soalan kedua, banyak responden menggunakan e-wallet disebabkan mempunyai promosi yang menarik dan diikuti dengan menjimat masa dan lebih selamat berbanding dengan wang tunai. Dalam bahagian persepsi kemudahan dan kegunaan terhadap e-Tompat kepada mahasiswa di Dewan Penginapan Pelajar Proton Universiti Utara Malaysia, soalan 1
yang bertanya penggunaan e-dompet menjadi lebih popular dan penting pada pandemik COVID-19. Min bagi soalan tersebut adalah 4.53. Ini menunjukkan bahawa responden agak bersetuju terhadap soalan tersebut. Yang kedua adalah penggunaan e-dompet sangat puas hati. Ini mendapat min 4.13. Dan soalan ketiga, cara menggunakan e-dompet adalah mudah, juga mendapat min 4.13. Dua-dua ini bermaksud responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dan soalan keempat adalah penggunaan e-dompet mudah mengawal bajet. Min bagi soalan tersebut adalah 3.47. Ini bermaksud responden tidak pasti penggunaan e-dompet adalah mudah mengawal bajet atau tidak. Bagi soalan 5, penggunaan e-dompet dapat memberi kemudahan dalam transaksi. Soalan tersebut mempunyai purata 4.33. Ini bermaksud responden adalah bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dan soalan 6, penggunaan e-dompet dapat mengurangkan risiko penjangkit wabak COVID-19. Ini juga mendapat purata 4.33. Bagi soalan yang terakhir, e-dompet boleh merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini mendapat purata 4.15. Jadi bagi kesimpulan, kebanyakan responden adalah setuju bagi pernyataan. Implikasi dasar. Implikasi dasar yang dicadangkan oleh pengkaji adalah kerajaan boleh mengintegrasikan semua jenis aplikasi e-dompet yang wujud dalam pasaran. Dan kedua adalah semua syarikat e-dompet boleh bekerjasama antara satu sama lain. Dan ketiga, fungsi transaksi rentas sebentar dompet elektronik juga harus dibangunkan. Ramalan. Jika cadangan berjaya dilaksanakan, kadar penggunaan e-dompet akan terus meningkat dan akhirnya mencapai keadaan tanpa tunai, yaitu cashless. Pengguna hanya perlu membawa telefon pintar sahaja dan tidak perlu membayar wang tunai yang banyak untuk membeli barang. Bagi ramalan yang cadangan gagal dijalankan, kadar penggunaan e-dompet akan menurun dan pengguna akan kehilangan keyakinan terhadap e-dompet dan akhirnya keadaan cashless tidak boleh dicapai. Cadangan daripada pengkaji adalah menganjurkan kempen kesedaran kepada e-dompet terhadap e-dompet kepada pengguna. Cadangan yang kedua adalah promosi dapat tunai. Bagi cadangan yang ketiga adalah pengguna perlu menjaga privasi peribadi mereka dengan berhati-hati. Kekangan dalam kajian tersebut adalah cuaca buruk. Pengkaji telah mendapati cuaca hujan semasa menjalankan kajian. Ini menyebabkan kajian tersebut susah untuk dijalankan. Yang kedua adalah keenggahan responden bekerjasama tanpa panci takut dengan responden. Ketiga adalah tata bahasa yang lemah untuk menulis kajian. Pengkaji telah menyediakan beberapa saranan bagi pengkaji yang seterusnya. Yang pertama adalah melihat ramalan cuaca sebelum menjalankan temu bual dengan responden. Ini dapat berkesan untuk mengelakkan cuaca yang buruk. Yang kedua adalah rancangan lebih awal dan sediakan transkrip sebelum temu bual supaya tidak sebentar. Bagi tata bahasa yang lemah, saranan adalah menyemak kamus dewan dan bertanya dengan bersyarat. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih.